Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 3 menggunakan jadual baru dan juga modul baru yang telah diedarkan bermula pada 31 Julai hari Sabtu hari kemarin main dulu. Okey. Baiklah. Ini halaman pertama yang kita akan guna pada hari ini, hari Isnin 2 hari bulan 8 2021. Okey, kamu boleh. Okey, kita tengok dulu di sini di paparan kamu tu, kamu boleh nampak kita akan buat 2 muka surat bidang Al-Quran, iaitu berkenaan dengan pengertian surah Al-Fatihah. Okey. Kamu boleh tengok dulu sepintas lalu halaman yang macam ni yang kita akan buat pada hari ini. Ini yang pertama untuk hari ini dan ini yang kedua untuk hari ini. Berkenaan dengan pengertian surah Al-Fatihah. Okey, baik. Okey, perbesar sikit. Kamu boleh nampak ada kotak untuk kamu tulis nama dan juga hari berserta dengan berapa hari bulan. Okey, macam hari ini Isnin 2 hari bulan, kamu pun tulis 2 hari bulan. Yang paling penting sekali, kamu kena tulis nama di kotak kosong ni, nama. Okey. Itu sahaja untuk ruangan atas ni macam biasalah. Okey, baik, kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran, iaitu berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Lebih detail lagi, iaitu pengertian ayat daripada surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berakhir dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, itu ayat terakhir surah Al-Fatihah. Moga-moga semua daripada kita dapat membaca, dapat hafal dengan baik surah Al-Fatihah ni. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah ni penting, paling penting. Kerana apa? Kerana ia termasuk dalam rukun solat. Surah Fatihah ni merupakan rukun solat. Kalau kita tak baca Fatihah dalam solat kita, maka tidak sah solat kita tu. Tidak sah. Jadi, untuk menjadikan solat kita sah, kita kena mesti baca surah Al-Fatihah. Okey, baik. Sebelum kita nak tengok kepada pengertian ayat, apa yang dikatakan sebagai pengertian ayat ataupun kita sebut sebagai maksud ayat. Okey, apa tu maksud ayat? Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak tahu apa maksud Bismillahirrahmanirrahim tu. Jadi kita akan tengok lepas ni. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita tahu baca sahaja tapi kita tak tahu apa maksud dia. Jadi kita akan sama-sama tengok lepas ni. Baik. Sebelum kita nak mula, minta kamu buka buku teks. Buku teks muka surat 26 dan juga 27. Buku teks muka surat 26 dan juga 27. Kamu boleh tengok di depan ni Okey, tajuknya kefahaman surah Al-Fatihah. Sebelum nak mula, okey, dah tengok dah muka surat buku teks 26 dan 27. Okey, kita akan membaca dulu surah Al-Fatihah sama-sama sebelum kita mulakan. Okey, kita akan baca surah Al-Fatihah macam yang ada di muka surat 26 ni lah. Okey, tengok sama-sama muka surat 26. Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Kedua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, itu merupakan contoh bacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni nampak tak? Dia ada bagi gambar tepi ni. Kita akan baca ketika dalam solat. Yang kedua, selepas solat, sebelum kita nak baca doa, kita baca dulu Al-Fatihah. Dan yang ketiga, boleh juga kita baca bila ada masa lapang. Okey, baik. Kita akan tengok maksud satu demi satu ayat tu. Maksud dia apa? Okey, ayat yang pertama. Ayat pertama apa? Tengok di sini. Ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, kamu nampak tak ni? Highlight kat sini yang telah diwarnakan warna biru ni. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat nombor 1. Okey, kita pergi kepada latihan. Ayat nombor 1. Dia dah bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Soalan nombor 1. Tapi ayat nombor 2 dah ni. Ini soalan saja nombor 1. Tapi ayat yang dia bagi di sini ayat nombor 2, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat ni? Kita buka buku teks balik. Okey, kita tengok pula di nombor 2. Sini nombor 2 maksud ayat ni. Nombor 2, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sekali lagi, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, kita nak tanda yang mana? Tanda yang mana? Kanan ke kiri? Okey, kita tengok di sini. Yang belah kanan apa dia kata? Yang tadi apa? Segala puji kan? Dia mula dengan segala puji. Ini yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Ataupun yang kiri ni, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Mestilah yang kiri. Kita cari yang sama dengan buku teks. Dia mula dengan segala puji. Okey, kamu pun tengok di buku teks segala puji. Kamu boleh letak modul dan buku teks tu sebelah-sebelah. Okey, ayat nombor 3 yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah maksud Ar-Rahmanir-Rahim? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, kita tengok pula di latihan. Okey, sini Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kotak sebelah kanan dia kata apa kotak ni? Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul tak? Betul lah, sama dengan buku teks yang kita baca. Jadi kamu pun tanda right di sini. Okey, untuk soalan nombor 2, right di belah kanan. Seterusnya, ayat nombor 3 berbunyi. Ayat nombor 4. Ayat nombor 4. Maliki Yaumiddin. Okey, ayat nombor 4 maksud dia yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Yang menguasai hari pembalasan.
Hari iaitu hari akhirat. Okey, kita tengok. Maliki yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Betul. Kotak yang kanan. Jadi kita pun raihlah kotak yang kanan. Okey, untuk maksud Maliki yaumiddin. Okey, kita pergi kepada muka surat yang kedua modul untuk hari ini. Okey, ayat yang nombor 5 pula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud dia? Engkau sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Sekali lagi, engkau sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Okey, maksudnya kita cari yang sama dengan buku teks lah. Okey, kita baca yang kanan dulu. Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Okey, sama tak dengan buku teks? Sama kan? Sama dengan buku teks kamu right. Selesai ayat nombor 5. Seterusnya ayat nombor 6 pula. Ayat nombor 6. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, apa maksud ayat nombor 6? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Okey. Yang kotak kanan dia kata apa? Iaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Sama tak dengan buku teks? Macam lain kan bunyi dia. Okey, kita tengok pula kotak kiri. Dia kata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ni barulah sama dengan buku teks tadi. Jadi kita write di sini nombor 5. Soalan nombor 5. Tapi ayat nombor 6 lah. Okey, seterusnya ayat nombor soalan nombor 6 pula. Soalan nombor 6, kita baca dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, apa maksud siratal ladzina an'amta 'alaihim ni? Okey, di sini kita tengok iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Okey. Jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Itu maksud kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, kita baca kotak yang kanan. Iaitu jalan yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ataupun yang kiri ni, segala puji hanya bagi Allah. Mestilah kotak kanan. Sebab sama dengan apa yang kita baca tadilah di buku teks. Sekali lagi, apa maksud siratal ladzina an'amta 'alaihim ni? Iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Itulah maksud pada ayat. Selama ni kita duk baca tapi kita tak faham apa maksud dia. Hari ni kita dah tahu maksud dia. Okey, dan yang terakhir kita baca sama-sama ayat nombor 7 ni. Sambungan sambungan ayat nombor 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa maksud dia? Kita tengok di buku teks. Bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Sekali lagi, bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okey, kita baca kotak kanan. Bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang
sesat. Okey, sama tak dengan buku teks? Sama. Jadi kita raihlah di sini. Kotak kiri pula kenapa kita tak ambil? Apa yang kotak kiri ni kata? Engkaulah sahaja yang kami sembah dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tak sama bunyi ya. Maksud kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksud apa ayat ni? Maksud dia bukan jalan orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi kita mohon pada Allah dalam surah Fatihah tu, secara tidak langsung kita berdoa kepada Allah bila kita tahu maksud dia. Yang kita duk baca tu, surah Fatihah tu, kita duk doa kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk kepada kita, bagi kita nampak jalan yang lurus lah. Jalan yang lurus ni maksudnya jalan yang dapat membawa kita kepada keredaan Allah, kepada mendekati Allah. Bukan jalan raya yang lurus. Jalan yang lurus ni maksudnya jalan yang boleh mendekatkan kita ni sebagai orang Islam kepada keredaan Allah. Bukan jalan macam inilah ayat ni kata, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan jalan orang yang Allah murka, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Okay, itu sahaja berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Fatihah. Surah yang wajib kita sebagai orang Islam, tak kira pelajar sekolah ke, siapa ke, semua kena hafal dengan baik, dengan betul, supaya dapat solat dengan sempurna, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada hari Rabu dalam PDPR Pendidikan Islam yang seterusnya untuk minggu ini, minggu yang ke-25. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.